Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pelajar yang dikasihi sekalian, InsyaAllah kita sambung lagi pelajaran kita, mata pelajaran pendidikan Islam bagi tahun 6 di bawah bidang sirah, iaitu pelajaran yang ke-14, Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Pada minggu lepas kita dah belajar tentang latar belakang peristiwa Perjanjian Hudaibiyah. Ini kita akan sambung pada muka surat 138 hingga 139 dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 6. Okay, baik. Kita tengok kepada isi Perjanjian Hudaibiyah dan kesannya. Isi Perjanjian Hudaibiyah dan kesan yang berlaku daripada asbab perjanjian tersebut. Baik. Yang pertama, isi perjanjian yang pertama, genjatan senjata selama 10 tahun. Genjatan senjata selama 10 tahun. Makna tak ada perang. Tak boleh ada perang dalam masa tempoh 10 tahun. Tak boleh perang dalam tempoh masa 10 tahun. Ini apa kesan dia? Kesan dia ialah pertumpahan darah dapat dielakkan. Dah tak perang, tak ada yang terbunuh lah. Pertumpahan darah tak ada, cedera pun tak ada. Dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Tapi dakwah Islam terus boleh bergerak, boleh berjalan secara terang-terangan. Kemudian isi perjanjian yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Tahun Perjanjian Hudaibiyah ni yang kita tahu Nabi dan para sahabat nak pergi ke Mekah, nak tunaikan umrah. Tapi isi Perjanjian Hudaibiyah ini pada tahun tersebut orang Islam tak boleh menunaikan umrah. Jadi apa kesan dia? Kesan dia ialah keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. Dah tahun tu tak boleh pergi, simpan lagi azam untuk pergi pada tahun-tahun berikutnya. Semakin keazaman mereka tu semakin membuat-buat, semakin membara untuk menunaikan umrah. Yang ketiga, isi perjanjian yang ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Jadi tak ada sekatalah nak buat kerjasama atau nak buat perjanjian dengan mana-mana kaum ataupun mana-mana kumpulan ataupun kelompok. Kesan dia apa? Nabi mengambil peluang menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Jadi kalau Nabi buat pun tak boleh. Mereka tak boleh nak serang, mereka tak boleh apa. Jadi Nabi bebas nak buat perjanjian, nak buat jalinan perhubungan dengan negara-negara Arab yang lain, dengan kaum-kaum kabilah yang lain. Kemudian isi perjanjian yang keempat, yang kelima ni, kita boleh tengoklah satu kesan ya. Isi perjanjian yang keempat, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi tanpa kebenaran walinya, tanpa kebenaran penjaganya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Orang Mekah mai ke Madinah, peluk Islam tanpa kebenaran penjaga dia, tanpa kebenaran wali dia, mesti pulangkan balik ke Mekah. Pulangkan semula ke Mekah. Yang kelima, sesiapa yang berpihak Nabi Muhammad yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Manakala orang Madinah, orang yang Islam yang duduk sebelah Nabi ini, kalaulah pergi ke Mekah dapat tangkap,
dapat tahu pergi ke Mekah, tapi tidak akan dikembalikan semula ke Madinah, tak akan kembalikan semula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni terbaliklah. Yang tadi kalau Madinah pihak Nabi pihak Mekah yang pergi ke Madinah walaupun dah peluk Islam mesti kembalikan semula kepada pihak Mekah. Yang Madinah ni kalau pergi Mekah tak perlu kembalikan. Jadi apa kesannya? Kita tengok kesannya. Peluang menyebarkan Islam melalui muamalat antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Nampak? Orang Mekah yang pergi ke Madinah peluk Islam, belajar tentang Islam sikit-sikit, dipulangkan semula ke Mekah mereka dapat menyebarkan Islam kepada orang bukan Islam. Semakin ramai penduduk Mekah memeluk Islam, akhirnya bila berlaku macam tu makin ramailah penduduk Mekah ini memeluk agama Islam. Masya-Allah, ini hebatnya. Hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membuat apa-apa strategi pentadbiran, strategi politik yang akhirnya kemenangan berpihak kepada Islam, masya-Allah. Okey, baik. Tengok muka surat seterusnya, i'tibar dan hikmah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. I'tibar dan hikmah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Yang benar, i'tibar dan hikmah dari sudut sebagai seorang pemimpin. Apa yang boleh kita ambil i'tibar pengajaran? Bijak merancang dan mengatur strategi. Orang pemimpin Islam mesti bijak mengatur strategi supaya tidak merugikan Islam. Mengatasi masalah dengan tenang dan rasional. Tak gapah-gapah dalam buat keputusan. Buat keputusan menyelesaikan masalah dengan tenang, dengan hikmah. Dan bijak membuat sesuatu keputusan. Bila nak buat keputusan mesti fikir baik dan buruk. Pesan dia, apa yang akan terjadi kalau kita membuat suatu keputusan terhadap suatu perkara. Baik. Kemudian iktibar dan hikmah dari sudut kita sebagai seorang yang dipimpin, rakyat. Taat kepada pimpinan selagi tidak melanggar syarak. Kita taat kepada pemimpin kita selagi mana mereka tak suruh kita membuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berganding bahu dan menyokong pemimpin. Apa saja keputusan pemimpin yang baik untuk negara, yang baik untuk Islam, mesti kita sokong dan berganding bahu. Yang ketiga, mengamalkan toleransi. Mesti ada sifat toleransi, jiwa besar. Yang seterusnya, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, i'tibar dan hikmah daripada peristiwa perjanjian Hudaybiyah ini di sudut kita sebagai Muslim, seorang Islam, mentaati perintah Allah dan Rasul. Para sahabat, kalau ikutkan pada isi perjanjian ini, kita nampak berat sebelah kepada kaum kafir Quraisy. Tapi atas dasar Nabi yang membuat keputusan, Nabi yang bersetuju untuk membuat perjanjian, sudah tentu ini adalah wahyu ataupun arahan daripada Allah, maka kita wajib taat kepada Allah dan Rasul. Bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Bila kita buat sesuatu kerja mesti bersungguh-sungguh, tak mau buat halal-balal. Belajar pun kita kena belajar bersungguh-sungguh, main pun main bersungguh-sungguh. Yang terakhir menepati janji. Baik. Perjanjian Hudaybiyah mengandungi banyak hikmah, banyak lagi hikmah-hikmah yang lain. Antaranya ialah membuktikan Islam agama yang cintakan kedamaian. Kita Islam bukan nak ajak orang berperang. Kita nak ajak orang ikut Islam supaya mereka merasa aman, damai, tenang dalam kehidupan. Dan orang Islam semakin berkembang dan titik permulaan pada pembukaan kota Mekah. Jadi bila Islam nak berjaya buka kota Mekah ni adalah permulaannya daripada perjanjian Hudaybiyah inilah. Yang akhirnya Nabi dan para sahabat berjaya untuk membuka kota Mekah, untuk menaklukkan kota Mekah. Rumusan kebijaksanaan Nabi Muhammad telah membawa kepada termeterai perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini ternyata memberikan kebaikan kepada umat Islam dan faktor utama berlakunya pembukaan kota Mekah. Alhamdulillah, kita selesai bacaan dalam tajuk perjanjian Hudaybiyah dalam bidang sirah. Ustaz harapkan kamu semua boleh faham, boleh merasai bagaimana susah payah Nabi dan para sahabat dulu untuk memperjuangkan Islam. Maka wajib bagi kita untuk mencontohi, berazam untuk terus menyebar, memperjuangkan agama kita, agama yang suci ini, agama Islam.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.